Slide sebelum tu. Slide yang satu lagi. Okey, saya nak baca surat ni. Okey, dia ada tulisannya ditulis dalam bahasa Arab. Ada dua versi surat ni. Satu versi Sepanyol dan satu versi Istanbul. Versi Sepanyol dia tak tulis tahu. Ana akhukum fil Islam. Dia tak tulis. Ana akhukum fil Islam. Aku ini saudara dalam Islam. Dalam versi Sepanyol. Tetapi dalam versi Istanbul ada tulis. Ana akhukum fil Islam. Istanbul itu kerajaan Osmaniyah lah. Maknanya kerajaan Osmaniyah ada salinan surat ni, tapi dalam tu ada akhukum fil Islam. Dalam versi Sepanyol tak ada. Dia hanya tulis aku menghadiahkan dan data aku kepada orang Islam, kepada aku. Okey. Sesudah kita bercerita tentang apa? Tentang Zulkarnain, Qaturah serta Asun semua dan kaitan dengan agama Hanif, Nabi Sulaiman semua tu, kita turun ke alam sesudah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu pada pada tahun yang ke-718 AD. Kan Rasulullah wafat 632. Jadi surat ini 718. Maknanya dia zaman Khulafa' Rasyidin. Dia zaman bukan sesudah Khulafa' Rasyidin, iaitu zaman Umar Abdul Aziz. Ini bukan surat pertama ya, tuan-tuan. Ini adalah surat yang kedua dah. Yang pertama telah dihantar oleh orang raja sebelum Indra Warman kepada Muawiyah. Tapi Muawiyah tak buka surat tu. Macam mana boleh tahu ada surat? Apabila Muawiyah wafat, maka pembahadaraan dewan tu diselongkar. Bila diselongkar, jumpalah satu surat daripada Indochina. Dia sebut Sin al-Hind. Sin al-Hind itu Indochina. Jadi dia sebut itu daripada Indochina. Maknanya, nampak tak? Surat itu juga menyebut 1000 gajah, taman-taman haiwannya mengandungi gajah. Ada benda yang sama. Cuma dalam ini yang surat kepada Indarman kepada Umar Abdul Aziz ini lebih detail. Nah, saya dah tengok surat yang pertama tu pun. Saya dah baca. Saya baca sini ya. Surat tersebut berbunyi, surat itu dalam bahasa Sanskrit diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sebab tu dia kata raja kepada raja-raja, kepada 1000 raja-raja. Dalam tulisan Sanskrit, 1000 raja-raja itu Maharaj. Justru kita dapat bukti surat itu ditulis dalam bahasa Sanskrit. Okay? Daripada raja kepada sekian raja yang merupakan keturunan dari 1000 raja-raja, yang permaisurinya juga merupakan cucu kepada 1000 raja-raja, yang taman haiwannya mengandungi 1000 gajah, yang di dalam wilayahnya terdapat 2 sungai, ingat tadi, Prof. Mokhtar kata 2 sungai. Saya bila Prof. Mokhtar kata 2 sungai, dan baca benda ni 2 sungai. Nampak? Di wilayahnya terdapat 2 sungai yang mengairi pohon jadam, rempah wangi, buah pala, dan limau nipis yang aromanya tersebar sejauh 12 batu. Dia tulis dalam kitab tu, Sanata Asyar Farsakha. Dia tulis, kehadapan Raja Arab yang tidak menyembah Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menghidayahkan kepada aku kepada Islam. Aku mohon agar kamu menghantar padaku seorang yang boleh mengajarku tentang Al-Quran dan undang-undang Islam. Aku telah menghadiahkan kasturi, langka, dan kapur barus, maka terimalah.
karena aku ini adalah saudaramu dalam Islam. Dan catatan kita dapat daripada Nujum Az-Zahra fi Mulukil Masr wal Qahirah oleh Ibnu Taghril Bardi pada tahun 1410 hingga 1470. Dia punya kehidupan. Maknanya kalau AD. Kalau Hijri 813 hingga 874. Okay. Ia dipetik dari Ibnu Al-Asakir yang bertarikh 1105 hingga 1176 AD. Masihi. Bertarikh Hijri 499 hingga 571 Hijriyah. Daripada Ibn Abdul Rabih Al-Aqd Al-Farid pula jilid 2 muka surat 202 jilid 3 404 hingga 405. Kalau berbeza itu mungkin berbeza terbitan ataupun nasyar, penerbit. Jadi ini bukti yang kita dapat dalam bentuk secepuk je ni. Ya. Apa maksud ni sini? Maksudnya Indah Warman itu sudah ada fahaman tentang agama Hanif. Kalau tak ada fahaman tentang agama Hanif, dia tidak akan berhubung dengan kerajaan Abdul Aziz ni, Umar Abdul Aziz. Dan kita maklum kerajaan Umar Abdul Aziz hanya memerintah selama 3 tahun saja. Dia sekejap aja memerintah. Tetapi pemerintahan 3 tahun itu penuh dengan kehebatan. Mengatasi orang lain yang lama, ya. Yang memerintah yang panjang waktunya. Jadi di sini Indah Warman sempat mengambil keputusan untuk berhubung dengan raja ini. Maksudnya dia sudah ada input, insight dan niat itu tentang agama Hanif ini. Kenapa dihantar? Sesungguhnya sesudah bila Rasulullah ada dan Rasulullah wafat, ramai sahabat-sahabat Rasulullah telah berhijrah untuk memperbaharui agama Hanif itu. Bila Rasulullah lahir kan agama Islam. Agama Islam ini syariat daripada agama Hanif. Hanif itu nama agama Ibrahim alaihissalam. Kemudian syariat Daud Zabur. Syariat Musa, Taurah. Dan syariat Isa, Injil. Syariat Isa, Injil. Dan maksudnya Nabi Muhammad SAW. Syariat Nabi Muhammad SAW Islam, iaitu Quran. Jadi kesemua agama-agama ini adalah agama yang sama, fahaman yang sama, iaitu percaya kepada Tuhan yang satu. Dan Tuhan yang satu itu Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi syariatnya berbeza, berdasarkan kepada kehendak zaman itu. Katakan zaman Nabi Ibrahim alaihissalam boleh berkahwin dengan anak saudara. Sebab tu Siti Sarah itu adalah anak kepada Haran. Haran itu pula merupakan aban kepada Nabi Ibrahim. Kan Nabi Ibrahim ada 3 adik-beradik, Haram, Nahor dan Ibrahim alaihissalam. Mereka ini raja-raja hebat. Haran ni lah yang membukakan kota Haran. Buka kota Haran sebab tu letak nama Haran juga. Jadi Lut itu dipercayai adik-beradik kepada Nabi, adik-beradik Sarah. Jadi dia berkahwin dengan anak saudara. Masa itu syariat membenarkan kahwin dengan anak saudara. Syariat masa zaman Nabi Ibrahim itu. Bila syariat mengharamkan kahwin dengan anak saudara? Bila zaman Nabi Musa alaihissalam. Sebab itu Nabi Yahya itu dibunuh. Nabi Yahya kan sesudah Musa. Nabi Yahya sebelum Isa Yahya Zakaria. Jadi mereka sudah menerima syariat Nabi Musa alaihissalam. Iaitu tak boleh berkahwin dengan anak saudara. Sebab itu bila ada raja Parsi pada ketika Nabi Herodas nak kahwin dengan Herozia, Herodas dengan Herozia itu, jadi itu adalah anak saudara dia. Jadi Nabi Yahya menentang keras kahwinan itu. Pada mulanya Herodas itu baik dengan Nabi Yahya. Akibat menentang keras dengan Nabi itu, maka kepala Nabi Yahya dipancung. Sehinggalah kerajaan Umar Abdul Aziz ini sampai ke kerajaan Umar Abdul Aziz. Bila jarak antara Umar Abdul Aziz dengan Yahya itu, Yahyanya dikira dalam, kalaulah lahirnya Isa itu 1 AD. Kita kiranya hampir 1 AD ataupun 1 BC lah. Sebelum 1 AD, 1 BC. Kena ingat itu. Jadi dalam lingkungan itu, bila tarikh Umar Abdul Aziz 99 Hijrah, 5718 kan. Jauhnya jarak kan, 600-700 tahun kan. Tetapi satu hari apabila tentera Umar Abdul Aziz ingin
pergi ke Palestin pada ketika itu untuk memberi bantuan kepada fakir miskin, ya. Mereka telah berjumpa satu gua kecil tau di Palestin itu, di Syria. Mereka telah jumpa satu gua kecil dan mereka masuk ke gua kecil itu ma'bad, tempat orang-orang Nasrani bersuluh di situ, dan mereka menjumpai satu benda yang ditutup dengan kain. Dan tentera-tentera ni ambil kain itu, buka kain itu, dan mereka nampak kepala manusia. Kepala manusia ini masih lagi ada darah. Dan dia percayai berdasarkan buku dia Bidayah Nihayah itu, ini saya baca dalam Bidayah Nihayah, Ibnu Katsir, dan dipercayai itu adalah kepala Nabi Yahya AS. Itu ceritanya. Jadi apa yang ingin diberitahu di sini, disebabkan itulah kita ini tidak ada berhala-berhala besar pada ketika itu. Bukan tempat ada berhala dan sebagainya, bukan. Kita tidak ada seperti ada di Borobudur, kita tidak ada seperti di Angkor Wat. Orangnya mudah diurusi, dia masih percaya kepada agama Hanif, tetapi syariatnya berbeza. Contoh-contoh syariat saya sudah beritahu tadi. Syariatnya yang berbeza, tetapi yang berdekatan dengan Brahma dan sebagainya itu adalah orang-orang raja-raja saja. Kerana mereka berhubungan dari sudut politik dan perniagaan. Kena ingat itu. Dan penulis-penulis batu bersurat yang kita jumpa dalam tulisan Sanskrit dan sebagainya itu ditulis oleh Brahma-Brahma ini yang berdekatan dengan orang-orang pemerintah. Kena ingat, perkataan Warman itu baru hanyalah kurun yang seingat saya kurun yang ke-4 dan ke-8. Ini saja digunakan. Sebenarnya nama dia bukan Warman, namanya Indra. Namanya Ishan. Namanya tak ada Warman pun belakang, tapi Warman itu ditulis oleh penulis skrip itu menandakan Warman itu tak silap saya ialah menunjukkan nama untuk keselamatan. Untuk keselamatan, untuk di bahasa Sanskrit ini. Namanya Indra. Sebab tu kita sebut dalam lidah Melayu Sriwijaya. Sriwijaya itu lidah India, lidah Indus. Kita sebenarnya Sriwijaya. Wijaya itu nama raja itu. Nampak tak? Zodem, saya rasa setakat ni dulu dah. Ya. Rasanya setakat ni dulu. Ke apa-apa soalan boleh tu? Okey, baik. Aku lihat astaghfirullah wa lakum. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa-apa soalan boleh kita bincang.